Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like and please share my experience ni. Tolonglah share. So, aku dapat banyak feedback yang okay masa yang first video hari tu, pasal my journey, my pregnancy journey. So, terima kasih pada yang komen, terima kasih pada yang subscribe, terima kasih pada yang sudi melihat video ini. So, yang ini adalah video kedua tentang perjalanan kandungan saya. So, setelah berpantang, setelah habis semua, semalam buat derma roller. So hari ni dia ada merah-merah sikit, so with a blusher. So macam pakai blusher naturally, macam pakai blusher macam merah sikit. So sorry. So aku mengandung kali kedua pada tahun yang sama. Aku operation 2018 pada bulan 6. Pada bulan 6 2018 aku pregnant kali kedua. So bila pregnant ni dia dah tak macam masa first lah, excited gila kan. So macam 50% happy, 50% masih trauma lagi. Macam kita nak anak tapi macam takut lagi benda yang sama berulang. Aku dapat tahu aku pregnant pasal bulan 6, kira 28 hari bulan 6 kalau tak silap, dapat tahu pregnant. So masa tu dah rasa happy, yes, tapi takut pada masa yang sama, trauma masih tak hilang lagi. So macam, so doktor pun dah bagi tahu, dia kata, Puan, kalau Puan mengandung lagi sekali, segera pergi ke hospital, segera pergi ke klinik untuk check up. Tapi sebabnya kalau dah sekali kena kandungan luar rahim, possibility untuk kali kedua kena kandungan luar rahim adalah amatlah tinggi. Sangatlah tinggi chances dia. So okay, dah tahu dah pregnant ni. So 2-3 hari lepas tu aku terus pergi klinik kerajaan. Pergi klinik kerajaan, sempatlah buat buku pink tu, sempatlah merasa macam ibu-ibu yang lain, sempat merasa lah ada buku pink tu. Macam semua orang kalau mengandung ada buku pink kan. So aku berjaya lah dapat buku satu je, buku pink yang first pregnancy. Yang second pregnancy ni dapat. So adalah buku tu sebagai tanda kenang-kenangan, dan masih simpan lagi, masih elok lagi, masih ada lagi. So dapatlah merasa buku pink tu sekali. Buatlah pas dah masuk rasa 2 hari bulan 7, macam tu kot. 2 hari bulan 7 pergi buat buku. Happy, doktor kata tak boleh nak check lagi sebab masih baru kan. So kalau scan pun memang takkan nampak. So happy, Alhamdulillah dapat buat buku. Best. 2 hari selepas tu bleeding. Benda yang sama jadi balik. Benda yang first pregnancy jadi balik. Sepatutnya hari yang aku bleeding tu, sepatutnya hari tu aku pergi ke Penang sebab nak kena hantar anak saudara aku tu yang kecil lagi. Masa tu umur dalam 5 tahun ke 6 tahun, 5 tahun 5-6 tahun. Dia dah duduk dengan aku dekat sebulan. So on that day supposed to be aku kena pergi Penang. So husband pun hari tu, husband pergi servis kereta, pergi servis tayar sebab nak pergi Penang, sebab nak hantar anak saudara ni. Sebab dah dekat sebulan duduk dengan aku, sepatutnya memang pergi Penang. So petang tu dia pergi, dia set up semua, dia buat semua benda tu dia pergi tengah hari. So petang tu aku dah tak larat. Aku memang masa tu tak larat gila baby, sebab yelah ibu mengandung mula-mula kan, dia macam tak larat sikit kan. So macam memang tak larat. Masa tu aku jaga kedai. So aku bercakap dengan husband, minta tolong nak tutup kedai, nak rehat. Nanti kalau dah siap semua benda tu, dia akan bagi tahu aku. So aku kat atas, aku tidur. Memang aku tidur dan husband call, kata semua dah ready, siap, suruh pergi mandi sebab kita nak pergi Penang dah kan. Bangun tidur, capai towel, time tu lah bleeding.
bleeding tu memang darah tu dah mengalir ke peha. Memang macam kat TV yang korang tengok tu, memang darah dah mengalir kat peha. Aku dah dapat darah, nampak macam ni je, aku terus I know there is something wrong. Something is wrong. So aku memang dah melalak dah situ. Sebab aku tahu mesti ada something. Mesti ada. Aku dapat rasa masa tu memang dah Memang takkan jadi je lah. Sebab kita dah tahu dah. Memang dah tahu sangat-sangat dah. Doktor dah pesan awal-awal lah. Memang benda ni chances tu memang akan ada lagi sekali. So aku dah melalak dah. Aku dah siap melalak dah. Dah melalak dulu lah kat rumah. Tak sempat nak tunggu hospital. So husband, aku panggil dia. So hari tu tak dapat pergi ke Penang. Aku terus pergi hospital dan terus masuk hospital hari tu juga. So anak saudara aku tu, mak bapak dia kena datang ke Kelantan daripada Penang untuk ambil anak dia. So hari tu juga aku masuk hospital. Aku masuk hospital selama 5 hari. Doktor pantau from A to Z selama 5 hari. Tapi kali ni punya pregnancy dia lain sikit. Sebab selalunya dia dah memang doktor akan check tu sakit. Tapi kali ni yang doktor check memang tak sakit. Sebab tu dia bagi aku keluar 10 hari bulan. Aku masuk 5 hari bulan dan 10 hari bulan tu aku dah keluar hospital. Memang doktor pun dah diagnosis yang ianya adalah failed pregnancy. Tapi doktor cakap kemungkinan besar aku adalah kandungan luar rahim lagi sekali. Tetapi janin tu, benda yang tersangkut dekat tube tu, dia dah keluar dengan sendirinya. Sebelum ni diorang terpaksa potong dan terpaksa keluarkan janin tu kan. So yang ni alhamdulillah dia keluar sendiri. Sebab tu aku bleeding dan tak perlu dibedah. Pregnancy kedua alhamdulillah aku tak perlu di operate. So 5 hari masuk hospital tu itu je lah. Cuma doktor minta aku buat follow up check up untuk ke 2 bulan, hampir 2 bulan jugalah aku follow check up untuk doktor betul-betul sure yang urine test untuk pregnancy tu negatif. Sebab asal buat dia masih positif. Mungkin orang yang mengandung luar rahim ni memang urine test dia memang lambat untuk negatif mungkin lah. Sebab yang first dulu pun macam tu juga, dia masih positif. Dan yang ni pun sama juga. So yelah, mungkin dia lambat sikit untuk negatif lah. So tak ada apa. Lepas tu pregnancy yang kali kedua ni macam tak banyak sangat cerita. Sebabnya dia memang cuma yang bernasib baiknya sebab aku tak perlu operate lah. So tak perlulah kena masuk bilik bedah lagi. Tak perlulah nak kena puasa lagi macam first pregnancy hari tu. So itu je lah yang experience untuk kandungan kedua. Cuma yang masa kita macam kita nak kena kawal emosi untuk pregnancy kedua ni macam payah sikit. Sebab yang hari tu baru bulan 1, bulan 6 dah pregnant lagi sekali. So benda tu baru terjadi. Waktu bulan 6 ni jadi lagi sekali. Bulan 7 memang dah confirm gugur, memang dah confirm ectopic pregnancy lagi sekali. So emosi tu kurang stabil masa tu. Masih trauma tu masih ada tapi hilang. Lepas tu pregnant lagi sekali. Macam a bit sedih. Masa tu cuma aku cuma berdoa. Sebab masa tu untuk ulang alik ke hospital adalah susah sebenarnya, taklah menyusahkan. Tapi aku penat emosi, penat badan nak kena pergi hospital ulang alik selama 2 bulan semata-mata untuk check up urine test untuk doktor sahkan betul-betul kita dah negatif. Cuma aku mesti aku berdoa, ya Allah, kalau betul lah baby tu dah tak ada, tak apa, aku dah redha. Aku redha dengan baby tu dah tak ada. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan aku balik sebab aku nak jalani kehidupan macam biasa balik. Itu je lah aku doa. Tapi perancangan Allah tu lebih baik kan. So itu je lah. Tu lepas tu pantang macam biasa. So apa yang aku nak cakap kali ni
adalah pada semua yang mungkin bernasib baik, siapa yang mengandung awal, kahwin-kahwin dapat anak, kahwin-kahwin pregnant, yang tidak merasai apa yang kami rasa. Sebab it's hard, ianya susah. Tolonglah pesan pada ibu bapa, pesan pada saudara mara, pesan pada yang lebih tua. Mungkin diorang tak faham, mungkin diorang tak tahu apa yang diorang sepatutnya tahu. Mungkin diorang susah nak relate dengan masalah-masalah seperti kami yang tiada anak ni. Tolonglah pesan pada mereka. Aku juga berpesan kepada mak aku, orang keliling aku. Kalau kau dah tahu kalau satu pasangan tu dah berkahwin lama, janganlah tanya pasal anak. Tolonglah. Okay, aku merayu, minta sangat, janganlah tanya. Kalau kau tak tahu aku dah kahwin ni, okay. Tapi kalau kau tahu aku dah kahwin dan kau tahu aku dah kahwin lama, janganlah tanya pasal anak. Aku nak sebut yang aku tak ada anak, it's hard tau. Sangat susah. Kalau orang tanya dah ada anak ke, aku nak cakap belum ada anak tu, percayalah, susah nak keluar daripada mulut ni, tahu tak? Ni tak faham. Kalau orang pergi beraya, kalau pergi kenduri, kalau ada apa-apa, don't spoil the mood. Jangan tanya soalan yang ridiculous. Jangan tanya soalan yang kau dah tahu orang tu tak ada anak. Jangan tanya lagi yang dah ada anak tu belum. Please, jaga hati kami. Itu je yang aku minta. Tolong jaga hati kami. Sebab kami sendiri tak boleh nak handle hati, kami sendiri tak boleh nak handle emosi. Saya minta orang cleaning juga minta bantu, minta tolong. Janganlah tanya-tanya, okey? Siapa yang ada anak awal, siapa yang tidak faham, saya terangkan di sini. Saya tak marah. Tipulah aku tak marah. Aku marah. Sebabnya apa yang aku lalui daripada first, second, third pregnancy, ini sangat susah. Nak turn the negative situation pergi ke positif is not that easy. Okay, so tolonglah siapa yang menonton video ni, pesan-pesanlah. Kalau dah tahu orang jiran sebelah, dah tahu saudara mara yang memang kau tahu, kau pergi kenduri kahwin dia, kau tahu kau pergi dia punya majlis perkahwinan, kau tahu dia kahwin tahun bila, kau tahu dia dah kahwin, dan kau nampak dia tak pernah membawa anak, kau nampak yang perut dia tak pernah membuyut. So janganlah tanya. Okay, semua orang ada masalah masing-masing. Jaga hati saya, jaga hati orang seperti saya yang kat luar sana tu. Saya tak minta wang ringgit, saya tak minta duit awak semua untuk buat rawatan saya. Saya tak minta anak awak menjadi anak saya. Saya cuma minta jangan tanya. So ini adalah salah satu kenapa saya buat video-video seperti ini. So tolong share supaya mak awak tengok, supaya adik-beradik awak tengok, supaya jiran awak tengok, supaya orang yang mengenali saya jangan tanya lagi. Okay, ini sajalah video untuk kali ini. Aku tak marah, aku cuma bagi tahu benda yang benar. Aku hanya bagi tahu that is how I feel. Inilah apa yang aku rasa. Jangan bergurau tentang anak, jangan bergurau tentang anak. Tak payahlah kot. Okay, so tak marah. Okay, saya tak marah. It's just an advice. Mungkin ada kat luar sana mungkin tak tahu lagi macam mana sensitifnya orang tak ada anak. So ini adalah untuk bagi tahu mereka jangan tanya. Okay, so ini je lah video kali ni. Kita akan kembali dengan video ketiga. Yang video ketiga tu minta sediakan tisu, cause aku sendiri tak sure yang aku boleh handle emosi masa tu, cause that is the last aku mengandung secara normal. Boleh mengandung lagi, bukan tak boleh. So that is the last yang so
Terima kasih kerana menonton. So jangan lupa subscribe, share, komen, subscribe lah. Okay, so terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye.